Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasihlah Sifu KZ kan orang panggil nama glamour. Sifu KZ datang di Wisma TDC ini untuk mengadakan satu temu ramah. Terima kasih sebab terima jemputan ini. Sifu KZ datang daripada mana? Saya datang daripada Ceras, dekat saja. Oh, daripada Ceras lah? Ya, setengah jam je dari sini. Setengah jam dari sini. Datang seorang? Datang seorang saja. Tak bawa isteri ke, Tak isteri-isteri ada, ke? sibuk pula hari ini ada hal yang lain. Jadi saya pun terus datang daripada pejabat tadi lah. Kan? Daripada office di Ceras lah? Ya, betul. Okay. Master Dealer Center di Ceras? Master Dealer Center di Ceras, ya. Pejabat saya dekat situ. Dah 3 tahun Master Dealer juga. Ya, sebagai Master Dealer 3 tahun dah. Tak, 2 tahun. Minta maaf, 2 tahun. Ya. Tapi pejabat saya memang ada di situ, pejabat peribadi saya lah sebenarnya tu kan. Dia ubah jadi sebab Master Dealer Ceras. Rumah pun dekat di Dekat sangat, lebih kurang 2 kilometer saja daripada. Oh, dekat je. Jalan kaki pun sampai. Betul. Ada masa kalau saya teringin nak jalan kaki, kita jalan kaki saja kan. Ada pernah saya buat. Alhamdulillah. Walaupun 2 kilometer kan, tak jauh. Ya. Dia selalu saya ada satu soalan, kenapa Sifu KZ? Kenapa? Kenapa? Sebenarnya nama tu kah maksudnya? Kenapa orang panggil Sifu KZ? Okey. Dia sebenarnya saya dah terlibat dalam industri ni lebih kurang 10 tahun. 10 tahun ya, sejak tahun 2010-11 lah. Industri yang orang kata sebagai network marketing ni. Kan? Ataupun industri networking ni kan. Sebab industri ni, tapi ada tu yang mempunyai lesen AJL, ada yang tak ada lesen AJL. Dan saya bermula dengan network marketing yang tidak mempunyai lesen AJL, yang mana memang tak dia sebuah syarikat yang tak tak ada lesen tu sebab dia bukan produk, dia tidak menjual produk kan, dia lebih kepada perkhidmatan. Walau bagaimanapun prinsip network marketing tu ada di situ kan. Jadi bila saya mula buat network marketing di situ, lama kelamaan penerimaan ramai lah ya, saya agak diterima ramai waktu di situ, dan ramailah follower ataupun network saya yang mula memanggil Sifu kan. Dan akhirnya jadi satu orang kata panggilan yang nak saya brandingkan diri saya. Nak membezakan sebab KZ tu memang dah dipanggil daripada saya zaman keluar universiti, dan waktu bekerja pun dia panggil KZ saja sebab nama saya panjang. Kamaruzaman Zainal. Jadi bila dah terlibat dengan network marketing, mereka panggil saya Sifu KZ. Jadi itu. Jadi bagi memudahkan orang kata branding, saya terus jadikan dia sebagai branding Sifu KZ saja kan. Sebagai senang untuk mengenali diri saya. Kalau setakat KZ tu rasa ramai yang KZ kan. Sifu pun ramai yang Sifu, tapi ini Sifu KZ. Jadi satu branding secara tak langsung. Secara tak langsung. Lebih kurang berapa? 13 tahun lepas? Ya, 10 tahun lepas? Ya, 10 tahun lepas ya. Jadi branding yang secara tidak langsung lah sebenarnya. Jadi mungkin agak ramai lah yang mungkin mengikuti video ni yang belum mengenali Sifu KZ ini. Boleh kongsi sedikit tak latar belakang perjalanan hidup daripada mana, lahir di mana kepada orang? Okey. Saya dilahirkan di bahagian Datuk Perak lah. Perak ya. Jadi lama dah tu, tahun 60-an ya. Dan mengikut keluarga merantau ke Kuala Lumpur. Saya banyak tinggal di Kuala Lumpur sebenarnya, membesar di Kuala Lumpur, di Bangsa, di Pantai Dalam ya. Kemudian saya berpindah ke Ceras. Jadi Ceras tu dah lama, sejak tahun saya rasa tahun 1990. Lama di Ceras ya. Walaupun berasal dari Perak, tapi menetap lama di Kuala Lumpur. Dan banyak bersekolah pun, sekolah rendah, sekolah menengah, semua di PJ, di Bangsa, di Kampung Kerinci. Kalau siapa tahu sekarang dipanggil bukan Kampung Kerinci, Bangsa South. Bangsa South, betul. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Sekolah Menengah Sains Kedah di Kedah.
Dan juga pergi selepas itu ke universiti, di Universiti Sains Malaysia lah. Tahun 88 saya grad di sana lah, bidang pengurusan kan. Di situ. Sebelum saya melangkah ke alam pekerjaan lah. Itu lebih kurang orang kata latar belakang saya. Dan kalau nak kata keluarga dan sebagainya itu, saya datang anak yang sulung daripada 8 orang adik-beradik. Ya. 8 orang? 8 orang adik-beradik. Saya anak yang sulung. Jadi membesar dalam keluarga yang orang kata kalau sekarang ni B40 ya. Oh, B40 ya. B40 lah, bukanlah yang tu ya. Ayah saya ialah biasa-biasa saja. Jadi kita harung hidup di Kuala Lumpur yang mencabar ni kan. Sangat-sangat mencabar selama beberapa tahun. Sampailah umur saya sekarang dah meningkat hampir 60-an ni kan. Hampir 60-an. Itu lebih kurang kisah hidup saya lah. Oh, jadi seorang anak sulung abang besar kepada 7 orang. Ya, 7. Adik-adik. Adik-adik, ya. Wah, mesti tidak senang ya daripada keluarga yang susah semua. Ya, sangat susah lah. Tak adalah nak katakan senang sangat kan. Cukup-cukup makan je lah kan. Ayah pun kita bukan orang berada kan. B40 macam saya kata gitu. Orang kata, bolehlah. Alhamdulillah lah beliau dapat menanggung satu family yang besar. Sampai masuk USM. Ya, sampai saya masuk Universiti Sains Malaysia. Termasuklah adik-beradik. Adik-beradik saya semuanya saya rasa majoriti adalah lulusan dalam negara dan luar negara. Ya. Oh, semua graduan universiti ya? Ya, semua graduan universiti. Jadi itu yang itu rezeki orang kata, walaupun B40 sekalipun, tapi ayah saya dapat mendidik anak-anak. Ya. Jadi semua jadi sesuatu lah. Jadi somebody, jadi seseorang kan. Alhamdulillah lah, masing-masing ada rezeki masing-masing begitu ya. Saya sangat bersyukur lah. Walaupun ayah saya dah tak ada lagi dah. Pengorbanan beliau tu kepada keluarga saya tu, keluarga kami sangat orang kata sangat besar lah jasa dia. Ya. Walaupun dia B40 saja, bukan Ibu bekerja sepenuh masa. Bekerja sepenuh masa. Ya. Masih ada. Dua ibu saya baru je saja meninggal tahun lepas, bulan 8 beliau meninggal dunia. Ayah saya dah lama, lebih kurang 5 tahun 2004, hampir 10 tahun saya rasa. Hampir 10 tahun. Ibu saya baru saja meninggal dunia tahun lepas, bulan 8. Kira sekarang sebagai ketua keluarga lah abang sulung. Ya, gitulah. Yang dah terletak tanggungjawab di situ, yang kita terima sajalah. Keadaan tu kan, kita terima. Jadi selepas graduat daripada USM, Penang, USM Penang, terus langkah ke dunia pekerjaan. Betul. Saya sebab alam pekerjaan ni tak tahu, sebab saya masih tidaklah orang kata kita ni datang daripada keluarga susah. Memanglah dalam SRP pun dah mula bekerja. Titan 3 pun waktu free time tu, waktu orang kata ada cuti je kena cari kerja kan. Waktu selepas SPM pun kena pergi kerja, sementara pergi menunggu keputusan pun kerja. Tak kisahlah kerja apa pun. Waktu tu saya bekerja di kilang, angkat berat benda-benda berat lah walaupun usia muda kan. Orang kata nak cari duit poket lebih kan, nak harap mak bapak keluarga tak dapat membantu kita kan. Jadi begitulah yang saya buat sebelum selepas itu, maksudnya itu bekerja bagi saya. Ada EPF, ada segalanya kan, walaupun 3-4 bulan tapi bekerja mencari pengalaman ya. Kemudian tapi selepas masuk universiti dan sebagainya, barulah saya official sebagai rasmi bekerja sebagai dengan pendidikan, dengan ijazah dan sebagainya. Tu saya bekerja dengan bank sekejap ya, dengan bank Arab Malaysian masa tu ya. Kemudian saya berada dengan sebuah jabatan kerajaan lah, sebuah agensi kerajaan di MITI sebenarnya. Dan di situ posting saya yang terakhir adalah di Jepun, Tokyo. Oh, di Jepun ya? Ya, di Jepun. Sebelum saya beberapa tahun lah di Jepun. Saya ditugaskan di sana sebelum saya yang memberhentikan diri saya sendiri. Oh, sebab letak jawatan. Letak jawatan. Sebab saya letak jawatan kerana mendapat offer ataupun dapat tawaran daripada sebuah public listed company maksud waktu tu kan. Jadi saya pulang ke Malaysia dan berkhidmat dengan sebuah syarikat public listed company sebagai executive director selama beberapa tahun lah. Jadi 8 tahun, I think 9 tahun lebih kurang sebelum saya mengorak langkah satu dunia baru, iaitu dunia perniagaan.
Kan? Masa itu umur berapa? Masa saya melangkah ke alam dunia perniagaan. Ya. Ya lebih 18, 25, 35, lebih kurang 35, 36 macam tu. Oh, masih muda. Ya, masih muda masa tu. Ya, sebab 8 tahun dengan kerajaan, ya, berada di luar negara, kemudian 8 tahun dengan private public estate company. Dan dah 15 tahun kan. Dari 25 lebih kurang 35, 36 macam tu, kan. Sehinggalah umur 45, 10 tahun saya berniaga sendiri. Syarikat saya di Ampang tu. Oh, peniaga sendiri 10 tahun. 10 tahun. Peniaga apa ya? Bidang advertising sebenarnya. Oh, advertising. Ya. Saya bidang advertising ni lebih kurang juga printing saya rasa. Pencetakan. Kertas. Name card. Ya, tapi banyak dapat daripada advertising, maksudnya konsep, terus daripada konsep sehingga kepada pengeluaran benda-benda tu. Konsep iklanan, dan pada ketika itu saya rasa job yang paling besar saya dapat daripada Bank Pembangunan lah. Bank Pembangunan punya logo, dia punya design dia ataupun strategi pemiklanan tu memang dalam salah satu pada akaun kami lah pada waktu tu. Sebelum saya berhenti. Kenapa berhenti bisnes tu? Nampak besar. Memang besar. Ya. Tapi itulah dia. Setelah 10 tahun, cabaran, sangat mencabarlah bisnes tu. Ya. Hingga saya sendiri jatuh sakit pada ketika selepas 10 tahun, umur 45. Ya. Jatuh sakit? Yes, saya jatuh sakit dan banyaklah berlaku. Saya gagal kontrol syarikat waktu tu selepas 10 tahun. Jadi orang kata bisnes ni kalau kita dah kesihatan kita dah terganggu, banyak benda yang kita tak perasan dah, kan? Yang kita skip, yang kita tertinggal. Jadi waktu tu saya dah tak boleh lah nak teruskan lagi syarikat dan saya tutup syarikat tersebut lah. Kalau tak salah saya tahun 2010. Boleh tahu sakit apa yang menyebabkan? Saya ingat saya terlalu kuat kerja. Terlalu pemaksa. Terlalu kuat bekerja. Maksudnya saya, advertising bukan senang. Dalam ini saya tidur di pejabat, pagi, petang, Sabtu, Ahad, tak ada rehat, kan? Because advertising ni demands attention, customer demand attention kita. Dia orang ada deadline, kita kena follow deadline dia. Program dia, event dia. Jadi satu ketika badan you tak boleh tahan lagi dah. Tak boleh tahan. Bukan kita makin muda, kita makin berumur ni makin berusia, kan, setiap dari hari Tapi satu. masih muda masa itu, baru 40 lebih. 45. Yes, 45 waktu tapi tu. tak boleh, tak boleh. Saya tak boleh tahan. Jadi sampai tahap macam mana kesihatan terjejas? Terjejas macam mana? Terjejas macam terlalu letih sebenarnya. Terlalu letih. Sampai satu kata burn out. Burn out, tak boleh nak orang kata tak boleh nak lemah lah, lebih katakan lemah. Badan tu lemah. Dan saya pula kena gout. Jadi kesihatan tu banyak terganggu. Mungkin ketika buat bisnes ni makan tak jaga. Orang bisnes makan macam-macam. Jadi kolesterol tinggi. Package lah. Package, kan? Package. Badan sakit, dengan gout, asyik pergi ke hospital dan sebagainya. Tak boleh berfikir dengan baik masa tu. Jadi burn out lah saya. Jadi stop je terus bisnes tu? Bukan begitu stop terus. Sales muka jatuh. Staff tidak dapat saya kontrol lagi dah sebab saya seorang saja. Saya yang kontrol. Kesihatan tak izinkan. Kesihatan tak mengizinkan saya untuk meneruskan lagi. Bila boleh kata kegagalan tu tibalah waktu tu gagal. Kita nampak gagal. Customer dah mula tinggalkan you, kan? Customer staff pun dah mula tinggalkan you, kan? Jadi dia akan efek pemasaran, dia akan efek staff you, ya. Dia akan
Dia akan affect diri you sendiri. Dan yang paling penting kewangan. Bila financial syarikat tu dah tak begitu baik, in and out flow dia. Jadi kat situ bermulalah segala kesengsaraan dia, kan? Bil ni nak kena bayar, bil tu nak kena bayar, kan? Jadi dia bila dah jadi terlalu banyak datang dan dengan orang kata hutang-hutang dan sebagainya, kan? You just collapse. Sekian, terima kasih, kan? Begitulah. Lepas collapse tu buat apa? Ya, ini sangat menarik lah sebenarnya. Turn around sebenarnya dalam bidang ni sebenarnya. Bila saya susah tu, waktu tu, saya dah susah. Umur dah 45. Ya. Bila umur kita 45, kita nak kerja macam mana? Badan you pun dah tak sihat, kan? Nak kerja apa? Nak buat apa? Kan? Jadi saya pada ketika itu hanya berserah pada Yang Maha Kuasa sajalah. Allah Yang Maha Kuasa, saya kata tak tahulah apa yang mendatang pada saya tak tahu apa saya nak buat. Memang blur masa tu. Memang blur. Ditakdirkan pada ketika itu saya hanya memerlukan kesihatan yang elok. Memerlukan kesihatan sebab dah teruk, dalam keadaan yang teruk. Saya memerlukan ketenangan, kesihatan supaya saya lebih berehat, ya, badan saya pulih semula. Yang itu kekuatan. Jadi nak dijadikan cerita, sewaktu saya minum teh di kedai mamak, ya, seorang pemuda, lalu dia menjual produk kesihatan. Dia menjual produk kesihatan dan saya agak berminat dengan produk tu, ya. Satu jus lah, kan, jus. Dan saya beli, saya try, kan. Dan bila saya cuba, saya rasa sesuatu dalam badan saya. Saya rasa segar, saya terkejut. Jadi saya panggil pemuda tersebut. Pemuda tersebut sebenarnya baru saja keluar universiti. Baru saja keluar universiti, jadi dia bunyi semangat yang luar biasa. Dia nak bercerita dengan saya, kan. Dia nak bercerita tentang produk dia. Saya panggil dia, saya telefon dia. Okey, selepas beberapa hari saya rasa produk you ni ada kesan kat badan saya. Saya macam seronok, saya rasa, kan. Saya rasa badan saya best, kan. Saya tak tahu kenapa, kan. So boleh tak you datang detailkan apa benda yang jual ni. Dia datang ke pejabat saya waktu tu. Pejabat saya dah di ambang penutupan. Di ambang penutupan. Sebab saya dah tak tahu nak buat apa dah. Di ambang penutupan. Panggil dia masuk pejabat dan dia bercerita. Dia dalam pejabat saya tu ada whiteboard. Dia cerita. Saya tengok dia buat lukis pelan dan sebagainya, kan. Saya tengok ni apa ni? Saya kata, kan. Dan saya tengok dia terangkan tentang macam mana cara buat duit dan sebagainya. Saya kata, adakah ini sesuatu untuk saya, teroka, kan. Saya mula tengok sekejap sebab saya tahu saya masa tu saya sedang berfikir apa yang patut saya buat akan datang ni. Ya. Jadi bila dia terletak di situ, saya rasa setakat menjual ni boleh menjual, saya kata. Tapi saya tengok membina network tu, saya nampak wah, saya kata ini boleh jadi lebih besar kalau kita buat betul-betul. Sejak pemuda tu saya sign up pada hari tu, saya sign up dengan dia. Kemudian saya mula belajar tentang network marketing ni. Situlah mula masuk. Di situlah mula-mula saya masuk. Masa itu tahun bila? 2010. Ya, 2010. Waktu saya tutup, tahun 2000 saya start company itu, 2010 saya tutup, kan. Dan saya bermula dengan network marketing, tebar flyers, ambil budak, pagi tanya budak tu dia ada flyers tak, dia kata ada flyers, tebar flyers, chop di belakang, kan, chop nama kita, tebar, pergi pagi pukul 5 pagi dah bangun, pergi tempat letak surat khabar, orang distribute surat khabar, pengedaran surat khabar, bayar dengan orang yang distribut surat khabar tu, dia akan masukkan dalam surat khabar. Dalam surat khabar. Jadi itu bermula saya. Jadi bila saya dapat respon, ada yang telefon dan saya kata, pada itu saya terkejut. Dan saya kata pada diri saya sendiri, kalau inilah yang ditakdirkan oleh Allah untuk saya just buat, saya kata, kan. Sebab saya tengok respon dia, saya terkejut. Sebab saya memang dah blank masa tu. Nak buat apa tentang pendapatan ni, nak cari income, kan, untuk keluarga. Jadi kalau inilah yang ditakdirkan kepada saya akan buat, saya kata. Waktu tu kita seorang, tak ada siapa-siapa pun
yang nak nasihatkan kita. Kan kita kena learn by ourselves lah kan. Jadi tapi anak muda itu tidak ada. Dia ada, tetapi bila saya contact dia kali kedua, dia dah lompat company lain. Jadi, itu kali pertama jumpa juga terakhir. Ya. Kan? Dia dah lompat ke company lain. Ini menarik bagi saya. Saya kata baru bisnes dah hilang macam mana ni? Dia kan. Muda saja pun nak muda kan, anak muda umur 25 baru keluar universiti kan. Tapi Sifu KZ kekal di situ. Saya kekal sebab saya kata kalau saya nak belajar, jadi saya teruskan jugalah. Saya carilah siapa-siapa, saya pergi ke syarikat sendiri. Syarikat tu terletak di PJ dan syarikat tu daripada US. Saya banyak belajar tentang syarikat dan sebagainya. Saya belajar tentang sistem, saya banyak pergi ke syarikat. Syarikat menyediakan training, latihan tu kan. Jadi kat situ saya belajar. Walaupun saya tak ada siapa-siapa yang ajar saya, upline saya tak tahu kan. Saya berkenalan dengan ramai orang. Dari situ saya bermula. Ya, selama berapa tahun saya rasa, beberapa tahun jugalah. Ya. Tetapi akhirnya syarikat tu pun tutup. Sekali lagi saya kata, di US tutup. Bergaduh di antara directors dia, tutup. Kan? Bila dia tutup, sudah saya kata kan. Hilang punca pendapatan. Hilang punca pendapatan. Tetapi nasib baik. Masa itu tahun bila sekitar? 2012. Oh, baru 2 tahun lah ya? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun dah tutup syarikat tu. Sebenarnya syarikat tu dah lebih dah daripada 2 tahun. Saya masuk tu dah tahun ketiga I think. Tapi tahun kelima dia bergaduh antara among directors dia. So saya waktu tu saya dah jam juga. Tapi ada kawan. Waktu kita dah kenal lah. Kita dah kenal network, kita dah ada kawan-kawan dah waktu tu. Dan ada kawan ajak saya melibatkan diri dengan satu company yang terlibat dengan telekomunikasi ya. Telekomunikasi handphone kan. So saya buat di situ. Dan di situ saya lama. Ya, tahun 2012 saya kata. Saya start di situ. Pada tahun 2012 bila saya start, saya ada peningkatan dekat situ sebab saya dah ada pengalaman sedikit. Ya. Di syarikat yang pertama, kemudian saya terus implement di syarikat yang kedua. Alhamdulillah dia menjadi di syarikat yang kedua tu ya. Sehinggalah lama jugalah. Sebenarnya cumanya sekarang ni saya masih lagi ahli kepada syarikat tersebut ya. Cumanya ada beberapa sebab saya lie low sikitlah orang kata. Saya rasa dah lepas 8 tahun saya lie low sikit orang kata sebab ada sebab-sebab tertentu yang saya tak dapat saya nak ceritakan yang situ. Ada benda yang saya tak berapa setuju kan. Kadang-kadang syarikat membuat benda yang keterlaluan kita tak terima kan. Jadi saya bukan jenis yang lompat-lompat. Kita masuk syarikat, satu-satu syarikat tu saya masuk, saya akan tengok kalau saya boleh buat lama saya buat lama. Kan. Tapi kalau ada masalah tu saya akan mula lie low orang kata kan. Kalau tak bersependapat dengan satu lie low ataupun berhenti terus kan. Dan selalunya kalau kita macam tadi, kalau kita lompat-lompat tadi macam anak muda tadi lompat ke satu company ke satu company, saya rasa itu tak baik sebenarnya kan. Sebab kita boleh masuk banyak company, network marketing company. Kita boleh masuk banyak. Tapi nak buat, nak decide nak buat tu lain. Nombor 2. Kan, nombor 2. Sebab ramai orang kata masuk ni tak jadi, masuk ni tak jadi, masuk ni tak jadi. Sebab dia tak ada, mula-mula lagi dia tak ada beritahu aku nak buat benda ni sungguh-sungguh. Keputusan tu tak dibuat. Hanya kerana kawan ajak, kerana hanya tengok duit juta-juta, dia masuk. Kan, tengok persembahan orang, dia masuk. Jadi orang present dekat kita tak akan, orang kata tak boleh dekat setakat tu saja. Kita kena siasat lebih lagi. Mungkin kerana kawan, mungkin you just join, orang kata you sekadar untuk join, untuk bantu kawan, beli produk dia, okey, itu bagi saya okey, ya. Tapi jangan kata itu kegagalan. You start pun belum, tapi you tak gagal, kan? You bukan gagal sebenarnya. You tak start apa-apa, tapi tak buat pun you kata gagal. You tak gagal dalam industri network marketing ni. Tak ada siapa yang gagal. At least you learn. You learn dekat sini, you buat masuk sebulan dua, tak boleh tahan lah, ini tak betul, tu tak betul. Maksudnya apa? You dah learn something, satu benda yang you rasa you tak setuju dengan tu, you tak terus buat. Kan? Sebab kita mula-mula nampak cantik. Bila kita masuk syarikat tu mula nampak macam-macam. Itu makan masa tu untuk tahu keadaan tu kan. Mungkin dalam sebulan, dua dan
Setelah you kaji syarikat tu, baru you tahu. Yang you nak buat, nak bersama dengan syarikat ni, atau you tak nak. Atau you kan. Itu yang saya rasa ramai orang gagal faham. Dan dia orang kata aku dah masuk macam-macam. Ayatnya selalu yang saya dengar, aku dah masuk macam-macam, semua tak jadi, dia kata. Kan? Itu biasa saya rasa. Tak ada yang siapa gagal dalam ni. Bila you pergi satu tempat, ke satu syarikat, ada ilmu yang you boleh ambil. Ada benda yang you boleh belajar. Kan? Selagi you boleh belajar satu benda, selagi itu orang kata you bukan gagal. Belum sampai masanya lagi. Kan? Belum sampai masanya lagi. Belum jumpa platform yang sesuai. Ya, belum sampai jumpa platform yang sesuai. Itu bagi saya lah. Bila Sifu KZ temu dengan TDC sebenarnya? Tahun 2019 sebenarnya. 2019, pada ketika itu saya dah lailo. Kan saya sebut tadi kan. Yang syarikat tu saya dah lailo, saya lailo sedikit. Kerana sebab-sebab tertentu saya lailo sedikit, agak 6 bulan juga sebelum kenalan saya. Kenalan saya dia panggil saya ke rumah untuk minum, kan? Minum bersama dia, dan waktu tu saya pergilah minum pagi, kan? Dan dia introduce saya, Siti Joy ni. Siti Joy, kan? Saya open. Siapa-siapa nak jumpa saya present dan sebagainya, saya sangat open, kan? Jadi saya tengok susu pada mula tu memang agak tu juga, susu. Saya kata susu. Saya tak terfikir saya akan jual susu, kan? Susu satu benda yang orang kata semua orang tahu, kan? Susu. Ya, macam mana aku boleh jual susu ni, kan? Jadi saya tak tahu khasiat dia sebenarnya waktu tu. Jadi saya ambil minum, dan kawan saya tu terangkan sedikit sebanyak, ya. Dia upline saya lah, ya. Dan kemudian saya minum susu tersebut. Dalam sehari dua saya nampak kesan dia lah. Saya kata susu ni lain sikit. Kita ada rasa lain badan kita, kan? Rasa macam mana tu? Waktu itu kesegaran. Bila saya minum tu saya rasa segar badan saya. Saya rasa segar, kemudian rasa ada tenaga sedikit. Tenaga, tapi dah sehari dua hari saja, itu saja kita nampak. Efek lain saya tak nampak, kan? Baru sehari dua hari tapi saya rasa lain, berbeza badan saya. Saya tahu bila saya kata ini ada kesan. Maksudnya susu ni ada kesan. Dan bila saya research dengan kawan tadi tu, dia ceritakan tentang kolesterol, khasiat kalsium, kemudian bahan aktif dia yang ada dalam susu ni. Barulah saya faham. Baru saya research pula tentang kolesterol, dan saya teringat bila sebut tentang kolesterol ni memang popular di Malaysia ni. Terutama syarikat network marketing. Saya pernah dengar syarikat lagi sebelum ni yang buat benda-benda ni, kan? Dan sangat berjaya, kan? Waktu itulah, ya. Sekarang saya tak tahu ke mana syarikat pergi dah, kan? Jadi bila saya dengar tentang kolesterol ni, okeylah, saya kata dengan kawan tu, okay, let's do it lah, kita join. Saya join. Tapi sebelum tu saya kata dengan tu saya macam biasalah, saya akan research tentang company sebelum saya decide nak buat. Saya katakan sebab tu saya soalan pertama yang dia tahu, upline saya tu dia tahu apa saya nak. Dia kata, you nak jumpa CEO, kan? Dia kata. Ya, saya kata, ya, saya nak jumpa CEO lah. Dia katakan kalau boleh saya nak tahu sikit dia punya pandangan, nak tengok sikit orang dia, kan? Sebab biasa saya berjumpa dengan CEO ni dah macam-macam CEO yang saya jumpa, dan kita boleh baca orang. Kalau kita lama kenal orang, kita dah lama bersama dengan orang, kita boleh baca kan dalam percakapan. Jadi alhamdulillah waktu tu ditakdirkan selama 2 jam saya pertemuan kita dengan CEO. Waktu itulah pertama kali saya jumpa Tuan Hafiz. Tapi sebelum saya jumpa malam tu, sebenarnya saya dah jumpa 2-3 kali. Di pejabat TDC. Sebab saya sendiri, macam saya kata tadi, bila saya berminat dengan sesuatu, kita research. Jangan dengar orang cakap, jangan tunggu upline gerak, jangan tunggu orang lain. But segala-galanya tentang kita. It's all about us. Kan? Jadi nak berjaya atau tak berjaya kita juga. Jadi sebelum saya meeting tersebut, saya dah datang juga ke pejabat TDC ni. Saya pernah duduk bertanya dan tengok-tengok di pejabat tu. Dan saya dah terjumpa sebenarnya waktu tu 2 individu yang saya tak sangka CEO, kan. Saya nampak, saya tengok, hai, assalamualaikum, macam tu saja, kan, masa tu. Tapi jadi saya tahu dah sikit sebanyak masa tu. Bila saya jumpa malam tu, lebih kurang 2 jam saja ke pertemuan kita, ya. Malam tu lebih kurang sampai pukul 10 lebih saya rasa. Jadi
Jadi dalam pertemuan tu saya happy. Saya nampak clear sikit the vision company ni. Saya clear sikit tentang the mission and vision company ni, ya. Dan saya nampak ada beberapa benda yang berbeza dengan syarikat-syarikat lain pada waktu tu. Dan saya kata okey, saya kata boleh saya bagi tahu dengan upline saya. Boleh, saya kata ni boleh, kan. Lulus kan. Maksudnya okey. Jadi waktu itulah, lepas tu saya daftar dan kita mula untuk gerakkan program ni lah, network untuk syarikat ni. Itu tahun 2019. Itu cerita 2019. Sejarah awal je. Susah nak mula daripada kosong kan. Sebelum ni benar syarikat yang pertama sampai syarikat tutup. Kemudiannya ada benda yang buat terkilan dan kemudiannya nak mula semula. Yalah. Ya. Sangat susah sebenarnya, ya. Sangat susah. Orang kata nak memula semula. Ya. Sangat susah. Sebab orang dah kenal kita dekat sini. Kemudian you nak kena bermula semula. Dan bila kita masuk, seolah-olah macam you lompat satu company ke satu company lah. Ya. Kan? Jadi budaya company lain berbeza. Budaya syarikat ni macam ni. Budaya syarikat macam ni macam ni. Produk dia berbeza. Produk syarikat ni macam jauh berbeza. Jauh berbeza. Kan? Kemudian target market dia berbeza. Target market mungkin dekat yang company ini mungkin anak-anak muda saja. Target company ini mungkin orang yang menjaga kesihatan. Kan? Jadi berbeza. Jadi you kena fine tune tepat. Tapi sebenarnya marketing ni sama saja prinsip dia. Cuma you kena belajarlah. Bila target market dia berbeza dan kita sesuaikan semua strategi kita, sesuaikan semua presentation kita ke arah tu. Dan kita punya mindset pun kena tukar. Ya. Jadi ini makan masa sikit. Cara pemasaran pun berbeza. Dari individu ke individu. You cakap benda kesihatan kepada anak muda, kadang-kadang dia tak dengar. Yang susah nak cerita tentang kesihatan pada anak-anak muda sebab mereka sihat. Dia tak tahu apa tu sakit dan sebagainya. Jadi mereka yang tak nak kena penyakit mungkin akan bagi respon sikit kepada apa yang you cerita. Faham sikit. Ya. Beza budaya bagi saya. Itu yang kesusahan dia. Nak bina semula tu. Tapi insya-Allah boleh, ya. Insya-Allah. Berapa lama tu daripada 2019 untuk membina rentak tu dan mula nampak hasil tu? Saya rasa rentak tu dah mula dapat hari itu. Tapi kerana COVID hari itu sebentar. Rentak tu terganggu sikit, ya. Tahun 2020, 21, 22 kan. COVID, jadi banyak MCO, banyak PKP. Jadi rentak tu berubah sikit. Tapi dah ada. Orang kata asas tu dah ada. Dapat dia bina. Bagi saya syukur Alhamdulillah sebab asas tu lah dia bina. Kalau tak ada asas lagi susah, kan? Tapi sebelum PKP tu asas telah dibina dan kita hanya maintain dia asas waktu PKP. Kita hanya maintain asas tu dan bila dah buka semula sekarang ni, kita boleh proceed ataupun sambung apa yang kita tertinggal asas tu, kan? Baru kita mulakan balik. InsyaAllah boleh. Ya? Apa yang berubah selepas daripada COVID ini? Apa yang berubah? Okay. Dari segi network marketing, dari segi tu. Okey. Saya rasa cara mereka sekarang ni banyak guna online. Sebab kita dah terbiasa dengan Zoom, kita dah terbiasa dengan Google Meet. Sekarang dah terbuka boleh jumpa, tapi masih lagi ramai orang gunakan Zoom, Meet. Itu satu benda yang berbeza, saya perhatikan. Saya perhatikan lebih banyak kepada online. Sebelum ni, maksudnya dulu orang tak pandai, sekarang orang semua pandai. Sebab dipaksa oleh COVID keadaan tu kan. PKP. Dipaksa. Jadi semua terpaksa guna. Dan saya rasa semua suka pula. Boleh bercakap dengan orang di Brunei, boleh bercakap dengan orang di Sabah, kan. Saya rasa mereka suka pula, mudah pula, kan. Jadi satu benda yang saya rasa, saya pernah tengok seorang rakan saya, yang saya kenal, dia bukan syarikat ni, syarikat lain. Dia buat meeting setiap pagi pukul 7 hingga 8 dengan Zoom. Saya terkejut. Boleh buat every day, setiap hari. 7-8 dan yang masuk bukan 100, 200, 300. Maksudnya apa? Maksudnya dengan teknologi Zoom ni, orang-orang di Sabah,
orang di Sarawak masa tu ada waktu pagi 7-8 tu, kalau di Sabah dan Sarawak pukul apa tu? 6-7 kan? 6-7. Lebih kurang situ. Jadi mereka akan masuk sama. Kalau malam mereka nak tidur dah. Letih. Yang orang bangun pagi kan. 5-6. Jadi boleh duduk meeting. Jadi saya tengok satu masa meeting pun boleh berubah. Saya cuba sendiri. Saya cuba buat sekali minggu lepas pukul 7 pagi 8 pagi. Ada respon 20 orang. Oh, Ya. not bad. Ya. Dan hari Sabtu ni saya buat lagi sekali. Ini untuk terbuka untuk semua. Saya buka pukul 7 pukul 8. Siapa yang yang nak ikut bolehlah pukul 7 hingga 8 hari Sabtu pagi. Mungkin kita kena kenalkan satu cara baru. Sebab sekarang ni orang kata semua orang dah pandai Zoom, semua orang duduk di rumah. Malam you start pukul 10 macam-macam alasan. So 7-8 1 jam takkan ada alasan lagi. Bukan? Mungkin you nak lepas solat subuh. Baru lepas solat subuh sekejap saja kan. Dan you pergi kerja lepas tu pukul 8 you pergi kerja lah kan. Sambil dalam kereta pergi kerja pun you dah bangun dah. Badan you segar sebenarnya. You letak dalam kereta you dengar kan. Malam susah. Sebab bila saya buka Zoom saya tengok malam semua atas katil lah, atas bantal lah kan. Dan mula ada yang berdegur lah kan. Kan. Malam pukul sampai 10.30 kan. Kadang-kadang kita terlebih pukul 11, pukul 12. Mulalah kita nampak macam-macam perangai tutup off gila tu kan. Saya cuba sebelah pagi pula tengok macam mana. Ini sebab saya tengok rakan. Saya nampak rakan saya itu buat setiap pagi. Satu benda yang saya rasa saya sendiri tak terfikir macam mana dia boleh buat setiap pagi Zoom meeting 1 jam saja. Jadi dia boleh keep momentum tu, keep momentum. Jadi ini mungkin saya teringin nak implement lah. Saya teringin, saya dah dengan upline saya bercakap dan dia pun buat. Saya tengok selepas saya buat dia pun buat. Saya tengok dia pun happy di pagi. Dan saya nak buat yang ketiga ni hari Selasa ni lah. Tengok macam mana respon. Kalau boleh selepas ni semua pagi saja. 7-8. Maksud tu sekarang tengah mencari satu rentak dan satu cara yang baru. Ya betul. Satu cara yang baru selepas COVID ni. Mungkin struktur dia sama je. Struktur sama. Penyampaian dia sama je. Sama je. Kan, penyampaian sama. Cara dia berbeza sikit. Cara dia perlu berbeza. Kalau dulu kita boleh buat meeting di hall, di dewan kan. Jadi bila mereka datang tak sempat nak tidur dah. Bila mereka dah hadir dia kena duduk dengar kan. Ini di Zoom mereka tidur. Malam saja pukul 10.30 saja ada yang berdegur kadang-kadang. Kalau tak di off kan macam-macam dengar kan. Jadi kita ubah sikit tengok. Pagi anak-anak mungkin tak ada. Jadi adakah selepas munculnya online meeting ini maka dengan itu offline atau meeting secara bersemuka sudah tak relevan? Tidak juga. Tidak juga. Bersemuka sangat relevan, masih lagi sangat relevan sebab situ confidence itu timbul. Kita ada orang kata human touch. Ya, kalau di Zoom tak. Zoom lebih kepada penyampaian maklumat. Okay. Penyampaian maklumat masih boleh lagi digunakan. Kalau kita nak tahu tentang apa, tentang terbaru ada benda yang dikeluarkan oleh syarikat ataupun kita ada promosi atau produk baru, kita boleh tentang what saja, tentang tapi kalau training dan sebagainya tak sesuai saya rasa. Tak sesuai. Masih perlu bersemuka. Ya, itu lebih kepada penyampaian maklumat semasa dan boleh juga digunakan untuk keep momentum network kita. Itu boleh. Bila soal pasal momentum, adakah sebab PKP COVID ni momentum tu terganggu 2 tahun ni? 2-3 tahun ni lah, momentum ada sedikit terganggu tak? Ya. Sebab tak ramai yang kita terganggu kerana kita tak bergerak macam biasa lagi dah. Ya? Tapi saya rasa itu pun bukan jadikan alasan bagi COVID ni. Sebab pada waktu COVID saya rasa semua berjalan seperti biasa. Seperti biasa, momentum terganggu sedikit kerana pergerakan terbatas. Itu saja. Tapi dari segi orang kata bisnes tu jalan macam biasa. Kan? Mungkin juga ya terganggu kerana sebab tak ada face to face ni yang saya sebut tadi. Kalau Zoom saja, online saja, dia punya feeling berbeza. Dia punya confident. Interpersonal punya connection tu tak ada. Orang kata communication tu tak ada. Jadi kalau katakan tentang kalau kita ada meeting macam dulu kita buat meeting banyak kan.
kita mulakan di negeri-negeri dan sebagainya, berjumpa dengan network sebagainya. Yang itu yang perlu dibuat balik lah macam selepas MCO ni. Dan saya rasa bagi TDC personally saya rasa sebab kita banyak perubahan tahun lepas. Banyak perubahan dari segi pelan marketing, dari segi produk dan sebagainya, banyak perubahan. Jadi benda ni belum sampai lagi. Kita baru nak start kita punya momentum kita baru nak orang kata nak jumpa antara kita dengan network dan terangkan balik, nak betulkan balik. Ini sedang dilakukan, tapi saya rasa leader-leader sekarang sedang mula buat. Tapi makan masa sikit lah. Makan masa sikit. Sebab kita ada banyak perubahan. Tuan CEO pun tahu banyak perubahan daripada pelan pemasaran kita, dan kemudian kita banyak perubahan juga dari segi produk. Sangat rapat masa kita keluarkan 5 produk tu, sangat rapat. So jadi leader-leader pun tak boleh catch up. Kalau leader dia tak boleh catch up, anak buah lagi tak boleh catch up. Jadi ini kena makan masa sikit lah kan. Macam sekarang dah stabil sikit, bagi saya stabil, kita dah tahu dah semua ni tahun lepas semua dah settle. So sekarang masa dia untuk kita implement benda-benda yang dah setahun punya perubahan-perubahan tu kan. Masa ni untuk implement. Jadi saya rasa sikit masa diperlukan. Sikit masa lagi yang diperlukan oleh ahli-ahli TDC lah. Untuk jalan semula lah. Untuk jalan semula. Untuk orang kata calibrate balik. Calibrate dia punya cara. Sebab kalau kita tengok dulu reward point tak ada macam ni. Jadi reward point sekarang ni dia dah jadi satu elemen yang sangat penting dalam bonus, gitu kan. Reward point. Dan jadi secara pemasaran ahli sekarang dia menekankan benda tu. Mesti ditekankan benda ni. Sebelum ni kita sebab dihabiskan setahun, kadang-kadang nak promote pun dah nak habis dah. Dia dah masuk bulan 8 kata, dah 9 habis dah. Jadi dia macam terganggu sikit. Jadi sekarang kita dah ada satu plan panjang. Bila kita ada plan panjang tu jadi cantik. Jadi kita boleh calibratekan balik yang mana penting, yang kita kena ketengahkan kepada ahli-ahli untuk dia jadikan sebagai orang kata apa yang dia nak kejar. Apa yang dia nak tengok, kan, untuk develop diri dia, untuk bina dia punya network, bina pendapatan dia kat sini. Tu saya rasa lah, bagi masa sikit. Jadi kena penyampaian maklumat tu kena jalankan. Kena jalankan, penyampaian tu kena jalankan dengan penekanan kepada benda baru. Dari cara penekanan dia pun makan masa sikit, kan. Leader-leader mula yang dia akan absorb dulu. Bila leader absorb, dia nampak, baru dia rangka. Dan dia rangka, selepas dia rangka macam mana nak sampaikan kepada network dia. Jadi penerimaan network dia pun banyak persoalan. Jadi dia orang akan tanya dekat situ. Ini waktu calibrate. Makan masa lah. Masa saya kata dia kena calibrate. So dia nampak sini, okey. Dan lepas itu baru bila dah smooth, semua dah faham dah. This are the thing, benda yang ni perlu dikejar, benda ni yang penting, you buat ni, you dapat ni, you dapat ni, you dapat ni. Kan? Dulu you dapat ni 6 bulan je lah, tapi you masuk bila? Bulan 6 ya? Lagi 3 bulan saja. Jadi susah kan dia nak. Kena fikir tahun depan pula. Kena fikir tahun depan saja. Jadi dia macam terganggu sikit dekat situ. Tak best lah sikit. Tak best. Sekarang ni okey, senang. 2 tahun. So you ada macam 2 years kan untuk you buat program, you plan you punya development. Dan 2 tahun tu bukan ikut tarikh yang ditetapkan HQ, tapi tarikh awak join kan? Ya, tarikh awak join dari situ. Lebih senang. Lebih senang. Jadi yang itulah saya rasa makan masa sikit lah. Saya sendiri pun ambil masa. Saya sendiri pun tengok beberapa kali saya tengok dan bincang, nak dengar kawan-kawan berbincang, baru saya faham kan. Nak macam mana nak calibrate benda tu untuk kita sampaikan kepada network. HQ dia akan bagi ini. Tapi kami sebagai leaders, kami terpaksa absorb dulu. Dan kita tengok yang mana boleh disampaikan dengan cara benar-benar memanfaatkan ahli kita. Yang tu yang kita nak buat. Alhamdulillah. Ya. Jadi
Yalah, boleh katakan Sifu KZ buat betul-betul di 3 syarikat network marketing lah. Betul tak? 3 lah, 3 buah. Ya. Yang buat betul-betul lah. Ya. Ada apa perbezaan sebenarnya antara 3 buah ni yang selama ni Sifu KZ melalui? Perbezaan di antara syarikat dengan syarikat ini. Banyak perbezaan antara ketiga-tiga syarikat ni saya rasa, ya. Syarikat pertama is luar negara. Luar negara. Luar negara. Patutnya kah, kan? Ya. Sebab orang suka sanjung kan. Suka sanjung syarikat luar negara, kan? Memang betul, ya. Gah dengan advertising dia yang sangat hebat, ya. Cumanya dia tak faham lokal punya isu-isu tempatan. Isu-isu tempatan ni kadang-kadang harga dia orang tu harga US lah. Sampai di sini kalau 100 tu dah sampai RM400 untuk maintain tu dah sakit dah, kan? Jadi kefahaman mereka tentang kita, budaya kita agak kadang-kadang off. Kita tidak sekaya mereka, kan? Jadi bila plan tu kadang-kadang menyeksa ahli-ahli. Kecuali ahli-ahli tu betul-betul orang kata follower tegar dia akan buat. Tapi saya rasa minta maaf cakaplah, ya, tak lama sana je, kan? Sampai satu masa you akan reach. Sebab player kita tak ramai. Player dalam network marketing ni sebenarnya bukanlah ramai sangat orang kata. Dia ada had. Pada satu ketika dia akan habis player dia, kan? Jadi itu yang saya nampak lah. Player network marketing ni kat Malaysia ni tak berapa ramai. Kalau you tengok orang ni lah juga yang akan bawa, kan? Pusing-pusing muka sama, kan? Player dia tak ramai, leader dia tak ramai. Jadi mereka akan pusing antara satu sama lain. Jadi yang ini bila dia mahal, syarikat-syarikat luar negara ni dia akan jadi masalah. Tak lama. Saya tengok 2-3 syarikat, kan? Itu yang pertama. Syarikat-syarikat luar negara tentang produk pun kadang-kadang dia tak faham kita pada soal halal, soal haram. Dia masuk semua produk-produk termasuk yang haram, kan? Dalam produk-produk mereka. Jadi mereka tak faham kita punya budaya dekat situ. Jadi isu itu yang isu kedua, ya, yang saya perhatilah waktu saya di syarikat yang pertama. Perbezaan yang kedua, ya, dalam syarikat yang kedua ni saya rasa mereka okey, tetapi terlalu mengejar kepada keduniaan pun susah juga. Untung dan you just buat orang kata you buat sesuatu hanya mengejar keuntungan syarikat. Itu tak boleh dalam network marketing ni. Keahlian ahli pun mesti jangan diganggu, gugat. Mereka pun bekerja, mereka pun juga buat bisnes. Mereka ada anak isteri yang nak ditengok. Tapi bila you ganggu, orang kata kadang-kadang tak profesional. Setengah-setengah syarikat kita ni tak profesional dari situ, mengganggu sampai periuk nasi ahli-ahli, itu tak boleh lah bagi saya, kan? Yang saya nampak kadang-kadang mereka ubah sesuatu polisi, ya. Polisi ni bagi ahli polisi yang sensitif, kadang-kadang mengganggu dia punya pendapatan dia. Jadi itu yang saya nampak dekat yang kedua. Syarikat yang kedua dia tak faham bahawa yang menggerakkan ni inilah dia orang-orang ni. So jangan simply orang kata menindakkan usaha dia orang. Ya. Okey. Nah, saya banyak bercampur dengan syarikat, macam-macam syarikat, saya kenal banyak-banyak. Nah, kita berada di syarikat ketiga, TDC ni. Apa dia yang saya berminat dengan TDC? Because saya percaya macam saya sebut sebelum ni, TDC berani untuk mencabar status quo network marketing ada. Bila saya mula-mula saya gagal faham. Saya tengok kenapa walaupun diajak oleh orang lain ke TDC ni, tapi saya tak pergi. Saya tak bergerak. Saya masih buat di TDC. Bagi saya, kalau orang tengok, tak adalah TDC bayar banyak sangat. Simple-simple saja, kan? Tak adalah projek bayar beratus-ratus, 50%, 60%, 70% macam tu. Pada leaders yang dia dapat duit pun kena potong, kan? Sebelum ni kita ada pass up, tak ada lah. Jadi apa yang menarik kepada saya adalah dia mencabar prinsip-prinsip network marketing. Contoh,
Dalam network marketing kebanyakan syarikat perlu apa? Keahlian tu bukan semua hidup. Kalau you lama tak membeli, dia out, dia terus terkeluar. Tapi di sini semua hidup. Itu mencabar prinsip network marketing. Itu yang pertama. Kedua, tak ada maintain. Syarikat lain semua mesti berjaya-jaya akan meletakkan maintain sebelum anda dibayar bonus kan. TDC selamba je, tak ada maintain. Itu melanggar juga tu. Kan? Mencabar status quo yang ada sekarang ni. Ya, even syarikat lama pun, you kalau tak membeli, you tak dapat komisen dia. Walaupun dah establish lama kan. Ini dua perkara. Dan yang saya perasan. Yang ketiga, pembayaran. Saya jarang jumpa orang syarikat bayar tiap-tiap hari ni RM30. Kan? Mana ada syarikat ini, saya kata mencabar status quo network marketing yang ada sekarang ni. Itu yang menarik minat saya sikit lah. Dekat situ baru saya perasan. Saya fikir, kenapa saya tidak pilih syarikat lain? Kenapa saya tak bergerak? Saya nampak syarikat ni sedang mencabar. Kan? Kemudian mencabar apa yang kita network marketing duk banggakan sekarang ni. Kan? Dan kita yang seterusnya saya perhati, kita build differently. Orang kata thinking differently. Kan? Thinking differently maksudnya apa? Orang lain semua tak pernah cerita tentang infak. Orang lain semua tak pernah cerita tentang syurga. Orang lain tak cerita pun tentang care, TDC care ni. Yang kita ada TDC care sekarang yang kita lancarkan. Orang lain tak cerita benda ni. Kan? Jadi kita think very different thinking. Orang lain tak cerita tentang infak ke masjid ni. Buat masjid dan sebagainya. Orang lain tak cerita. Syarikat-syarikat lain. Mereka buat secara senyap-senyap. Ya mungkinlah dia buat kan, kita tak tahulah. Tapi dia tak jadikan satu budaya. Tidak dijadikan satu budaya dalam syarikat tersebut. Yang ini yang bagi saya, ini beberapa benda yang saya sebutlah ya. Contoh-contoh yang saya rasa TDC sedang mencabar status quo network marketing, and I believe they are thinking differently. Nampak tak? Yang ini menyebabkan saya, okay, let's see, let's do it. Tengok macam mana. Ya, jadi ini berbeza, sangat berbeza. Kalau nak kita komputer tu, ni apple of the industry. Kan? Yang mana tapi adakah pencabaran status quo ni setakat ini menjadi pada pendapat Sifu KZ? Okey, menjadi tak menjadi, bagi saya kita lihat penerimaan orang ramai. Setakat ni masih diterima lagi. Cuma kita punya konsep ni masih belum boleh difahami lagi. Belum boleh difahami oleh orang ramai. Belum boleh, tapi ada leader-leader dah nampak. Dia nampak, ya, masih lagi ada yang mempertikaikan kan. Ada, itu biasa kan. Jadi dia makan masa sikit lah. Dia tidak boleh 4-5 Kenapa tak faham sebab belum benar ada lagi ke sebab apa? Macam mana sekali lagi? Tak faham sebab belum benar ada lagi ke? Ataupun belum benar wujud syarikat yang sebegini ke? Ataupun macam mana? Okey, saya rasa mereka suka kan? Saya rasa kebanyakannya suka dengan konsep-konsep ni. Cumanya dia belum dalam dia orang punya penerimaan lagi. Dalam untuk orang kata memeluk benda ni, orang kata atau apa, boleh terima. Untuk diterima benda ni, okey, ini betul. Ini betul cara nak buat tu. Sebab masih dibuai dengan apa yang ada sekarang. Di pasaran ada macam-macam. Kan? Jadi dia dibuai benda-benda tu, jadi dia orang tak tengok sangatlah benda ni. Kan? Dia tak perasan. Dia jadi tak perasan. Padahal apa yang tak kita tawarkan, saya kata kita tawarkan sama dengan semua network marketing lain. Pernah tengok kita tak bayar? Kita sentiasa bayar 7 tahun. Betul? Setiap hari lagi. Tak. Jadi malah kita melebihi daripada syarikat lain. Kan? Pernah ada sesuatu yang dilakukan oleh syarikat terhadap ahli-ahli dia? Kan? Kecuali kalau bab tata tertib tu biasalah. Tetapi yang tidak, orang kata, yang menzalimi ahli dia, kadang-kadang itu tak ada setakat ni saya rasa. So you ada freedom dekat sini, you nak buat setakat mana, you ada freedom. Berjaya atau tak, itu hanya bergantung pada diri you sendiri.
Kalau you masih berfikir sebagai seorang pekerja, you tak boleh buat. You kena fikir sebagai seorang entrepreneur. Cara berbeza. Sebab tu mindset kat sini berbeza. Baru boleh. Dan penerimaan ni saya rasa akan makan masa sebab ramai daripada kita yang join ni pekerja sebenarnya. Orang buat sebagai part time, orang buat tu kan. Belum lagi orang yang buat betul-betul full time. Jumlah tu belum cukup lagi. InsyaAllah lah kalau kita terus istiqamah buat, mereka akan datanglah. Bila mereka faham benda ni, dia akan masuk. Dia akan mula menggerakkan filosofi ni lah, filosofi TDC. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Itu yang saya fikirlah. Jadi kita tolak belakang sikit di kisah Sifu KZ ni. Dulu bisnes printing, advertising agency. Sekarang network marketing. Apa perbezaan yang Sifu KZ nampak dua ni? Dua perniagaannya. Dua perniagaan ni apa yang saya nampak, ya. Yang satu saya bina untuk diri saya sendiri, yang ni saya bina untuk orang ramai. Itu yang paling besar nampak. Ya, network, ya. Sebab daripada prinsip network marketing sendiri, sebab ramai orang salah faham. Bila kita sebut bisnes macam ni, dia orang akan sebut MLM. Dia orang akan sebut apa? Dia orang akan sebut direct selling. Dua ni dia sebut. Tapi sebenarnya salah. Salah, yang ramai orang salah macam penerimaan benda ni. Kerana bagi saya, kita dekat sini bukan sekadar berjaya menjual. Bukan sekadar mengikut MLM tu, mengikut apa tu, susunan ganjaran pelan imbuhan tu. Bukan sekadar tu. Ya. Kita masuk benda ni, ya, dengan harapan kita boleh membina rakan niaga yang lain. Dan mereka ni juga boleh membina rakan yang lain. Rakan niaga yang lain. Jadi kita punya tugas sebenarnya membina dan membesarkan network tu. Itu tugas utama kita. Itu berbeza sangat. Dengan apa yang orang fikir dekat luar, kita ni jual barang. Kita menjual menerusi jaringan networker kita tadi kan, jaringan tu. Kalau kita tak boleh bina benda tu, kita tak berjaya sebagai networker. Dan dia memerlukan kepimpinan. Bukan sekadar jual je, kepimpinan tu paling penting dekat sini. Kalau tak ada kepimpinan, setakat menjual saja, you're going nowhere. You kena ada sikap kepimpinan, ambil tahu hal anak buah, ambil tahu strategi anak buah, ambil tahu tentang mindset anak buah, ambil tahu tentang skill anak buah. Yang you kena bagi kat dia orang. Dan barulah you akan nampak hasil daripada situ. Ramai orang kita salah faham. Dia kata ni direct sale. Dia kata ni MLM. Sebenarnya adalah pemasaran jaringan. Network marketing. Network marketing. Yang ini yang orang tak nampak sebab benda ni benda baru. Benda baru. Semalam kita ada mesyuarat dengan Universiti Malaysia Kelantan. Bagus kalau dia orang ada satu silibus sebab dah sampai masa ada satu silibus network marketing. Di Malaysia pun orang masih sebut, tak tahu bahasa Malaysia dia apa. Pemasaran jaringan pun ada orang sebut. Pemasaran rangkaian pun ada orang sebut. Yang mana satu? Kan kita tak ada satu nama lagi. Kan? Ini nama network marketing ni mesti dipopularkan. Kita bukan sekadar MLM. Kita bukan sekadar direct sale. Kita berbeza. Lebih lagi. Lebih lagi. Faktor kepimpinan, terutamanya faktor kepimpinan. Faktor kepimpinan, leadership dalam ni, kan? Untuk bina dan membesarkan network itu. Itu benda yang paling penting lah bagi saya, kan? Jadi Sifu KZ ada menyesal tak dulu hentikan bisnes yang lama dan mula dalam dunia network marketing? Tidak. Pernah menyesal? Tidak. Saya tak menyesal. Kalau macam saya kata tadi, awal perbuatan saya ketika saya duduk seorang tu, seorang-seorang, saya kata kalau ini dah ditakdirkan oleh Allah untuk diri aku akan terus buat. Itu saja saya kata. Sebab tu saya tak ada berhenti, kan? Saya nampak macam ditakdirkan pada saya, kan? Okeylah, saya kata kan, saya tak terfikir yang lain lah. Saya terus saja buat. Itu daripada awal, sebab daripada awal. Sebab tu selepas saya jumpa dengan budak tu, saya macam suka dengan network marketing ni. Sebab sangat mudah saya rasa. Siapa-siapa pun boleh buat, saya kata. Kan? Siapa you boleh buat dekat mana-mana pun. Di mana tak ada tempat, tak ada office pun tak apa, you boleh buat. Semua orang ada peluang. Semua orang ada peluang. You kaya, you miskin, you ada peluang. Ya, you tak pandai, you boleh belajar. Kan?
Apa lagi? Kemudian residual income tu. Residual income kita buat sekarang ni. Kita buat apa yang kita buat sekarang ni. Dia akan sentiasa berkembang di masa depan. Ini yang residual income ni yang orang tak berapa nampak. Dia ada beberapa kelebihan unik dalam network marketing ni yang saya kaji, macam residual income kan. Macam siapa-siapa boleh masuk, ya ada pendidikan, tak ada pendidikan, mudah macam kita sebut tadi. Jadi ini orang kata elemen-elemen yang terdapat dalam network marketing yang orang tak nampak. Orang tak nampak. Jadi saya dah nampak, saya dah rasa. Saya dah rasa. Sebab tu saya kata, wah, saya boleh pergi berjalan-jalan ke mana-mana saya nak. Bisnes masih jalan. Kan? Kecuali lah kalau kita ni menjadi stokis dan sebagainya tu, jadi dia orang kena ada orang jaga office lah. Kan? Kalau leader-leader biasa yang tidak tu, dia orang suka kepada tu. Ada leader-leader yang tak akan jadi stokis sebab dia tak nak, dia tak mau terikat. Kan? Dia tahu hanya membina network dia. Dia suka kepada tu. Jadi ini yang kadang-kadang bagi saya, itu yang tertarik juga pada saya. Kita boleh bergerak ke mana kita nak. Kita nak pergi ke Sabah, ke Sarawak, ke nak ke luar negeri ke, semua boleh dibuat ikut masa kita. Ya, semua boleh diatur. Tambah-tambah sekarang zaman Zoom meeting. Kalau kita luar negara pun kita boleh Zoom lagi, kan? Jadi ini masa lapang yang dibagi pada kita, kelapangan masa setelah kita bina ya. Awal-awal ni tak boleh lah kita masa lapang sangat. Kan? Setelah kita bina, network itu bergerak dengan lancar, baru kita boleh ada masa lapang, jadi boleh buat pada bila masa. Jadi ini tak ada pada tempat lain. Tak ada. You tak perlukan kepandaian yang luar biasa. Bijaksana yang luar biasa tak payah, kan? Benda-bendanya produk-produk biasa-biasa saja. Itu yang saya kata tadi. Macam seperti mana semua orang tahu, industri ini menawarkan orang-orang biasa boleh menjadi luar biasa. Itu yang seperti yang orang lain cakap, kan? Semua orang faham yang ni, industri ni. So dia ada kelebihan-kelebihan unik dari segi ekonomi yang orang tak perasan. Orang pandang rendah direct sale, orang pandang dia MLM, orang pandang rendah. Tapi dia tak tahu kuasa, power yang ada dalam network marketing ni sangat-sangat luar biasa. Kadang-kadang saya terfikir juga kenapa kerajaan tidak buat sesuatu. Orang kata kerajaan government yang berkuasa, katakan. Macam kita buat semalam di UMK, kenapa tidak kita tubuhkan beberapa syarikat untuk rakyat? Syarikat network marketing untuk rakyat. Something like that lah. Tapi kenalah ada kriteria yang dia kena fikirkan, jangan bukan semua, kan? Untuk rakyat. Sebab saya tengok benda ni belum ada lagi kerajaan yang betul-betul faham. Dia orang pun tak faham, saya rasa, apa yang kita buat, kan? Tapi kita dah membantu ramai orang. Kita dah membantu ramai orang-orang macam kita sekarang ni. Macam saya kata, kita think differently, asnaf dan sebagainya tu, kan? Kita dah bantu. Satu benda yang berbeza. Kenapa kita tidak, apa orang kata, diberi pengiktirafan oleh government, katakan, dan dijadikan sebagai satu modul untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Video ni kena send dekat PM kita, kan? Aduh. Kan? Kita dah ada satu teknik, kan, untuk apa, meningkatkan pendapatan. Tapi masalah kalau dia orang nak buatlah. Maksudnya diri dia orang tu kena tu. Jangan dibagi saja duit macam tu. Bagi duit sampai bila pula nanti, kan? Lemak lah. Betul. Kan? Bagi ikan. Bila tak ada duit bagi, okey, ni bagi tu. Kita dah ada satu cara, kan? Kenapa tak kita tu implement, buat betul-betul, kan? Dapat sokongan yang kuat lah daripada keadaan baru boleh, saya rasa, kan? Mudah-mudahan kita sama-sama kita usaha. InsyaAllah. Mana tahu satu hari nanti dipenampakkan oleh kerajaan, kan? Betul ya. Banyak boleh. Ada, dia akan kena keluarkan satu modul jugalah, kan? Macam Sifu KZ kata, kita dengan mencabar status quo, kan? Mana tahu satu hari terbuka mata seperti mana yang Sifu kata, KZ kata apa? Seperti Apple, kan? Apple industry. Mencabar status quo semasa industri tu, dan juga think very different daripada orang lain, kan? Mudah-mudahan. Itu yang saya nampak. Sebab saya nampak tu, sebab bila saya offer by company lain, kerana ramai kita jumpa orang, kan? Kita sampai ramai jumpa orang, dia offer ni, offer tu, tengok ni duit tu lah, ni senang lah, tu mudah lah, apalah, kan? Syarikat ni luar negeri lah, bertahun-tahun lah, segala macam. Tapi hati tu tak pergi lagi. Saya rasa, saya tengok semua tu, itu biasalah. Semua syarikat biasa, kan? Biasalah, benda yang sama juga yang dia orang cerita dengan saya.
Tapi saya tak teringin lagi untuk angkat kaki. Orang kata masih berada di sini sebab saya fikir apa yang membezakan, menyebabkan saya tidak tertarik, tidak terpikat. Sebab saya nampak dekat situ. Alhamdulillah. Yan, we are different, saya kata. Yan, think very different, yang lebih selesa. Umur kita makin lama makin meningkat. Yan, jadi kita pun orang kata nak berehat. Alam satu lagi sedang menanti kita. Betul. Jadi kita kena buat juga, kena fikir juga yang situ. Alam ke situ. Kan? Kita tak boleh fikir, wah, money. Tapi nak ke mana dengan duit ni? Dengan kereta besar dan sebagainya tu kan? Tak maaf cakap ya. Untuk apa semua tu kan? So kita kena fikir sesuatu. Macam umur saya ni dah kena fikir macam tu lah. Tak tahulah budak-budak muda kan. Yang muda-muda tu. Tapi ajar tak tunggu orang. Muda-muda pun boleh pergi. Itu kita kena ingatkan. Kan? Itu yang kita kena ajar. Kita implement kan. Betul. Untuk yang muda-muda kan. Betul. Ya, Right. betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak hari ini atas perkongsian cukup padat sebenarnya daripada Sifu KZ kita. Allah. Jadi saya harap ini hanya temu ramah yang mukadimah je untuk Sifu KZ. Permulaan je. Permulaan untuk temu ramah dan perkongsian yang akan datang yang lebih banyak lagi, boleh ya? InsyaAllah. Boleh ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas masa Sifu KZ dan datang ke Wisma TDC ini. Ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih jemput saya. Ya. InsyaAllah ada waktu dan ruang kita berkongsi lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih boleh. banyak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Alhamdulillah.